Baik, Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang setia menonton kami daripada tadi. Tak jemu-jemu untuk mendengar maklumat dan juga ilmu-ilmu daripada kami TV Al-Hijrah. Dan kita nak beralih pula kepada tajuk seminar Soul Fitness dan Wellness Breakaway. Dan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain yang merupakan Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dan Kawalan Kualiti Yayasan Warisan Ummah Ikhlas Foundation. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Dr. Yasmin Muhammad merupakan jurulatih Integrated Cancer Care Recovery. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Baik, untuk permulaan ni Ustaz, kita nak cerita berkaitan dengan Warisan Ummah Ikhlas Foundation ini. Dah masuk tahun yang ke-10 2023, bermula daripada 2013. Dan mungkin ada perancangan daripada yayasan ini 10 tahun yang kedua pula. Yang akan datang ni apa mungkin perancangan yayasan untuk seterusnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Izmir yang telah berikan peluang kepada kita dan juga TV Hijrah menjemput kita pada pagi hari ini. Yayasan Warisan Ummah Ikhlas ditubuhkan pada tahun 2013. Kita dah 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun itu kita banyak membina sesuatu program, di antara ada rumah ngaji, ada Quran Corner, ada macam-macam program yang kita lahirkan dalam tempoh 10 tahun. Kemudian dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, kita lebih ingin menerapkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Di samping kita baca, faham dan amal, dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai solusi dalam kehidupan kita. Di antaranya kita buat projek legasi Al-Quran. Kemudian kita mengumpulkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan kita kaitkan segala aspek kehidupan kita berkaitan dengan Al-Quran. Termasuk dalam program kita yang akan kita buat di 28 hari bulan September ni. Dia ada tentang kesihatan. Artinya apa kata Al-Quran? Al-Quran bercakap tentang kesihatan yang merupakan satu mukjizat yang Allah berikan kepada kita, sehingga mukjizat itu adalah berfaedah untuk semua manusia, sehingga apapun permasalahan kita, apapun keadaan kita pada saat itu mesti ada solusi daripada Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan salah satu panduan untuk membetulkan sistem kehidupan kita dan sebagainya. Inilah salah satu program yang kita nak bawa dalam tempoh 10 tahun yang akan datang ini. Artinya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu wahyu dari langit, dan kita nak membumikan Al-Quran sehingga apa, segala aspek kehidupan kita tercetus daripada Al-Quran. Sebagai contoh kan, ketika Allah menyebutkan kepada kita tentang halalan thayyibah, makanlah kamu makanan yang halal lagi baik. Bagaimana kita Allah dah sebutkan halal. Tentu halal semua kita boleh makan lah. Tetapi tak semua halal tu boleh kita makan. Ada kaitan dia dengan kisah kita, bila makan ni tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi benda tu halal dan kita nak memastikan yang halal itu adalah tayyib. Seperti apa? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insan ayat 17 itu, dan kebetulan pada tahun ini kita bawa sepanjang tahun, iaitu surah Al-Insan. Jadi Yayasan Warisan Ummah Ikhlas menjadikan setiap tahun itu ada surah. Ada surah di dalam program yang besar seperti World Quran Hour, Malaysia Quran Hour, Arafah Quran Hour, World Quran Convention. Semua kita bawa itu berkaitan dengan surah Al-Insan. Jadi ketika kita memetik surah Al-Insan yang Allah sebutkan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Allah hidangkan bagi masyarakat syurga itu yang dihuni nanti oleh orang-orang yang bertakwa, al-abrar, iaitu minuman, sejenis minuman yang dalam syurga ulama tafsir mengatakan zanjabila ini adalah halia. Kenapa Allah spesifikkan halia? Jadi kami di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas mengkaji, yang mampu mengkaji ayat tersebut wahyu langit saja. Tapi segi sains dia kita tak sampai. Maka kita berkolaborasi dengan doktor, sebab doktor adalah pakar sains. Apa pendapat doktor tentang zanjabila?
Macam itu mungkin. Halia. Saya pula jadi bertanya dah. Mungkin doktor terus boleh nak ceritakan berkaitan dengan halia sedikit menggeliban kali. Sebenarnya halia ni ada halia muda, halia tua. Okey. Jadi jangan silaplah kan. Banyak khasiat tu sebenarnya ke arah halia muda. Okey, halia muda ni Ustaz, halia muda ni tinggi dengan antioksidan. Okey, molekul dalam antioksidan ni boleh bebaskan radikal bebas sebenarnya. Jadi apa maksudnya tu? Maksudnya boleh membantu mencernakan kita punya angin dalam perut. Lepas tu kalau yang ada perut keras, bloating, kan? Kadang ni banyak orang sakit keras perut kan? Asid-asid yang terperangkap dalam perut kita, dia boleh melepaskan juga. Dan juga dia membantu sangat dengan penghadaman. Jadi ada kalanya kita makan sesuatu dan dia tak hadam. Tunggu tak sampai, tak baik pun. Betul tak? Baik makan ubat ke, makan apa pun kan. Jadi sebaiknya macam mereka yang sedang sakit ke ataupun sihat ke, sebaiknya hari-hari kita amalkan minum halia suam. Betul tak Ustaz? Jadi halia tu tinggi elemen dia. Tengok Ustaz kan dia buatkan gabungannya. Gabungan. Jadi ketika Allah berikan satu minuman yang amat hebat di dalam syurga, tapi wallahu a'lam bentuk halia syurga kita tak tahu, tapi ulama tafsir mengatakan zanjabilah itu ada halia. Tengok ketika bercakap tentang sains, Al-Quran sudah memberikan satu solusi yang amat hebat dan dikaitkan dengan ilmu sains dan fakta, maka tidaklah salah kita mengamalkan perkara tersebut. Memang hebat wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bukan saja Allah sebutkan kalimah-kalimah ini dalam Al-Quran. Untuk kita kajilah daripada sudut Al-Quran dan juga sains. Dan kita tahu bahawa lahirnya Wellness Quranic Valley ini, mungkin doktor boleh cerita berkaitan dengan bagaimana boleh terlahirnya Wellness Quranic Valley ini dan mungkin apa hala tuju Wellness Quranic Valley ini. Silakan. Okey, sebenarnya kita harus mengambil semangat sebenarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama dengan apa cara platform pun. Dan dari saya sebenarnya dari sesi dari segi pengalaman saya, experience saya, exposure saya dalam bidang sains ke arah recovery, sebab menjaga orang sakit, memberi nasihat, Jadi maknanya itulah ditubuhkan Wellness Quranic Valley supaya saya rasa boleh menyatukan Quran dan sains. Satu lagi saya rasa tiap ujian tu kita manusia selalunya tidak ada ujian kan. Jadi kalau boleh, apakah Ustaz kita boleh satu ujian tu satu Quran? Boleh. Betul tak Ustaz? Sebab apatah lagi yang sedang diuji dengan sakit. Bukan saja makanan yang diperlukan, bukan saja menukar cara makan, menukar habit, tapi saya ujian dalaman tu, itu yang sangat penting tu Ustaz. Maknanya ujian kita untuk lebih bersabar, terima, redha, itu yang saya sangat fikirkan selama ini. Apa yang kekurangan dalam recovery, makan, lifestyle, ubat apa semua, tapi ada yang kurang. Maknanya kalau kita dapatkan guideline daripada satu ujian, satu Quran, maknanya kita didampingi dengan Quran. Mungkin ini dapat banyak membantu warga yang sakit. Betul tak Ustaz? Tapi itu satu benda yang menarik buat kita lah bila kita dengar berkaitan dengan Quran dan juga kesihatan ni. Tapi mungkin Ustaz boleh kaitkan lagi dengan macam mana spiritual ataupun Al-Quran dan sains ini boleh menyebabkan orang recovery ataupun kesembuhan itu boleh berlaku. Betul. Kita tahu bahawa Al-Quran ini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah satu penyembuhan, syifa. Ketika kita menjadikan Al-Quran itu sebagai wahyu, adalah ucapan ataupun kalam Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia, ia adalah menjadi salah satu dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Jadi bila kita dekat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan sesuatu perkara yang amat hebat dalam kehidupan. Bila kita dekat dengan Allah, kita beri ibadah dan kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ubat yang sangat-sangat syifa yang amat-amat mujarab. Dan begitu juga ketika kita memperhatikan seorang ikon kesabaran tentang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam. Allah berfirman, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu bahwasanya ujian itu nikmat. Bila kita tahu bahwasanya ujian itu nikmat dan kita merasakan nikmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merasakan sakit. Maka
baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku ini sedang ditimpa musibah. Ditimpa musibah dalam artian dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan jadikanlah musibah ini akan menjadikan saya untuk jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya walaupun apapun ujian yang diberikan oleh Allah, itu adalah satu nikmat, dan bila Allah sedang menguji kita, yakinlah Allah sedang meningkatkan derajat kita. Ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi jawapan langsung. Dalam surah Sad Allah menyebutkan, urqud birijlika haza mughtasilun baridun wa syarab. Artinya Allah bagi solusi. Allah bagi solusi, ya Ayub, hentakkanlah kakimu ke bumi, maka keluar air yang sejuk. Di saat keluar air yang sejuk, mandi dan minum. Yang menjadi persoalan kita, begitu kita bercakap tentang ilmu sains, apa kaitan dengan penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Ayub, dan Allah bagi dia satu penyembuhan, iaitu mentakkan kaki, dan samping itu juga ada air. Bab kita pasal air, saya nampak doktor lah boleh cerita sikit tentang air. Okay, 1 minute kita boleh. 1 minit cepat okey. Sebenarnya ya, solusi semua ada dalam Quran. Ini sebagai sains ya, dalam saintis saya boleh setuju dengan this term Okey, air sebenarnya adalah air yang membawa nutrisi ke badan kita. Air juga boleh solventkan item-item yang masuk dalam badan kita tu yang tersumbat. Betul tak? Air juga dapat bantu penghadaman. Kadang-kadang kita makan sesuatu tu, kita makan dia tak hadam. Kita menunggu tak sampai ke sel kita, tak baik, tak pulih, betul? Jadi air tu sangat diutamakan. Untuk regulate temperature pun perlu air. Jadi kita kena faham air tu adalah mesti. Walau bagaimana sakit kita, sihat kita, kita perlukan air adalah faktor pertama untuk kesihatan. Jadi sealiran dengan sesuai dengan ada Al-Quran. connecting di antara Al-Quran dengan sains tentang perkara yang berkaitan dengan air. Masya-Allah. Besarlah sebenarnya kalau kita kaji betul-betul Al-Quran, dia ada kaitan juga dengan sains yang kita katakan bahawa penyembuhan penyakit ataupun kesembuhan yang ada. Semua. Ya, mungkin itulah yang kita nak sampaikan pada penonton-penonton kita. Mungkin last sekali mungkin nak berikan war-war dengan seminar, silakan doktor. Okey, saya menjemput semua ya, silakan yang mereka walaupun sakit tak sakit, yang kronik ya. Saya rasa kita menjemput semua untuk hadir ke Ceringin Hill pada 28. Ia adalah satu tempat yang atas, jauh isolated daripada luar, daripada toksik ya. Jadi maknanya sekiranya ada mereka yang tidak mampu nak hadir acara ini tapi tidak kemampuan, boleh menelpon inquiry di telefon situ ya. Ataupun kita bagi nombor telefon. Ada nombor dia bagi. Ada nombor. Jadi kita ada juga space-space yang bawa infak, insya-Allah ya. Kalau sekiranya mereka yang tak mampu untuk membeli seat untuk acara itu. Jadi saya harap dialukan semua untuk datang ke 28 bulan untuk Wellness Qurani Valley, program yang julung-julung kalinya diadakan yang sinergikan Quran dengan sains ke arah recovery. InsyaAllah. Baik, kita doakan dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program yang nak anjurkan, insyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Safri Muhammad Zain, merupakan Ketua Bahagian Pendidikan Pembangunan dan Kawalan Kolektif WIF, dan juga terima kasih Dr. Yasmin, merupakan Jurulatih Integrated Cancer Care Recovery. InsyaAllah jumpa lagi nanti, masya-Allah.